kita merupakan sistem pendidikan yang bukan sekadar world class ataupun bertaraf dunia, malah setanding negara-negara maju seperti United Kingdom, Jerman, Australia dan sebagainya. Dan meskipun menteri kita berpendapat bahawa kualiti pendidikan kita sudah mencapai tahap yang begitu tinggi, saya tetap ingin membangkitkan beberapa perkara yang saya rasa harus diberi perhatian yang mendalam. Tuan Ketua, sememangnya Malaysia bertaraf dunia dalam beberapa bidang, umpamanya dalam sukan badminton, squash, di mana dua anak negeri Pulau Pinang kini mendominasi lawan mereka di peringkat antarabangsa. Sesungguhnya tidak ada siapa-siapa yang menafikan kehebatan Datuk Lee Chong Wei dan juga Datuk Nicole David. Namun kita juga jaguh dalam beberapa perkara yang tidak membanggakan, seperti Indeks Kapitalisme Kroni yang diterbitkan pada tahun lepas oleh majalah ekonomi terkemuka iaitu The Economist, di mana dalam senarai negara-negara yang paling menggalakkan bagi ahli-ahli perniagaan yang mempunyai kabel politik, Malaysia berada di tangga ketiga dunia. Dalam laporan terbaru pula oleh Badan Pemerhati Keuangan Global Financial Integrity yang berpangkalan di Washington, Malaysia menduduki tangga kelima di dunia, ya, bagi pengaliran keluar wang haram. Memang bertaraf dunia. Dan ada seperkara lagi di mana Malaysia kuat bersaing di peringkat antarabangsa, iaitu dalam bidang cetak rompak. Menurut laporan terbaru oleh Badan Anti Cetak Rompak Antarabangsa, Business Software Alliance atau BSA, 78% pengguna komputer di Malaysia mengakui bahawa mereka pernah menggunakan perisian cetak rompak. Laporan yang sama juga menganggarkan nilai komersial perisian cetak rompak yang sedang digunakan di Malaysia adalah sebanyak 2 bilion ringgit setahun. Hakikat ini menunjukkan bahawa penggunaan hasil karya orang lain tanpa kebenaran atau secara haram sudah menjadi kelumrahan dalam kalangan masyarakat kita. Malangnya kecenderungan terhadap cetak rompak ini sudah menyerapi kepada Kementerian Pendidikan. Terbaru, ada aduan yang telah dibuat oleh penulis tempatan Chua Kok Yi yang mendakwa bahawa 3 buah cerpennya yang bertajuk Embracing Your Shadow, Thieving Daughter dan Sambal Without Anchovies telah dipilih sebagai bahan pembacaan wajib bagi mata pelajaran sastra bahasa Inggeris SPM. Namun demikian, cerpen-cerpen tersebut telah dicetak, diedar dan dijual tanpa sebarang perjanjian royalty dan tanpa kebenaran daripada penulis atau penerbitnya, iaitu Silverfish Books. Dan ekoran daripada pendedahan Chua, 2 penulis lain telah membuat tuduhan yang serupa terhadap Kementerian Pendidikan. Ki Tuan Chai, seorang seniman tempatan, telah mendakwa bahawa puisi beliau telah digunakan tanpa kebenaran, manakala penulis Amerika Syarikat Robert Raymer juga menyatakan bahawa cerpennya yang bertajuk Neighbours telah digunakan dalam sukatan pelajaran sastra bahasa Inggeris SPM dari tahun 2008 sehingga tahun 2015 tanpa sebarang bayaran royalty. Pada masa yang sama, seorang lagi penulis tempatan, Utaya Sangka SB, turut mengutarakan dakwaan bahawa cetak rompak karya penulis ini juga berlaku dalam mata pelajaran sastra bahasa Melayu, bukan sekadar sastra Inggeris. Oleh itu, saya pohon kementerian menjawab tuduhan-tuduhan ini. Sekiranya benar, ia sangat memalukan. Sementara kempen anti cetak rompak giat dijalankan, nampaknya kerajaan sendiri tidak menghormati hak milik ataupun hak cipta dan hak milik intelektual penulis. Tidak ada bezanya dengan pencetak rompak yang menjual DVD di pasar malam. Tuan Dipertua, saya beralih pula kepada isu pentaksiran kemahiran berfikir aras tinggi ataupun KBAT, dalam bahasa Inggeris Higher Order Thinking Skills. Tujuan format baru ini, format pembelajaran dan pentaksiran baru ini diperkenalkan adalah untuk memupuk kemahiran penganalisaan, penilaian dan sintesis ataupun penjanaan ilmu baru. Ya, cara pembelajaran KBAT ini memerlukan perkaedahan ataupun metodologi, pemikiran kritis dan penyelesaian masalah yang berbeza daripada konsep sedia ada yang berteraskan lebih kepada penghafalan, fakta dan sebagainya. Dan saya dipahamkan bahawa pentaksiran KBAT ini sepatutnya diperkenalkan kepada calon-calon SPM mulai tahun 2017. Ini kerana masa diperlukan untuk memastikan guru cukup bersedia, dilatih dan agar murid
juga dapat mengikut perkaedahan baru ini. Namun begitu, entah bagaimana 30 hingga 40% daripada soalan SPM tahun lepas telah menggunakan format KBAT. Ini menimbulkan masalah kerana murid dan guru belum lagi didedahkan kepada kaedah baru ini. Ya. Malahan pemeriksa juga belum dilatih. Tambahan lagi, buku teks baru yang mengandungi format baru ini, KBAT, juga belum sempat dikeluarkan susulan pelaksanaan secara tiba-tiba 3 tahun sebelum ia sepatutnya diperkenalkan. Dan akibatnya, murid tidak pasti bagaimana untuk menjawab, guru tidak pasti bagaimana untuk mengajar, dan pemeriksa tidak pasti bagaimana untuk mentaksir. Justru adalah tidak mengherankan bahawa prestasi SPM tahun lepas, SPM 2014, telah menurun dengan hanya 11,289 calon atau 2.6% yang berjaya mendapat grade A dalam semua mata pelajaran berbanding 13,970 orang pada tahun 2013. Jadi soalannya, mengapakah lembaga peperiksaan bertindak dengan begitu tidak konsisten? Ya? Walaupun pentaksiran KBAT ini adalah usaha yang baik, ya, kita memang menggalakkan usaha untuk berfikir aras tinggi, tapi tidakkah patut ia dilakukan dengan lebih teratur dan bukan secara tiba-tiba tanpa persediaan awal? Masalah ketidaktentuan ini tidak terhad kepada KBAT. Menurut perkeliling daripada lembaga peperiksaan, ujian amali SPM bagi mata pelajaran sains seperti fizik, kimia, biologi dan sains tambahan sepatutnya dilaksanakan pada tahun ini. Ya, tahun ini sepatutnya SPM mula ujian amali bagi mata pelajaran sains. Pun begitu, dan akibat daripada itu, dah banyak sekolah yang mula mengajar murid untuk menghadapi ujian amali sains. Sementara ada pula sekolah yang tidak mempunyai peralatan yang mencukupi, perkakasan makmal yang mencukupi dan sebagainya. Ada juga sekolah yang terpaksa mengumpul dana secara sendiri untuk membiayai makmal sains mereka. Dan yang terbaru, surat siaran lembaga peperiksaan bertarikh 20 Mac tahun ini memaklumkan bahawa peperiksaan pusat amali sains bagi fizik, kimia, biologi dan sains tambahan SPM akan ditangguhkan sehingga tahun depan, 2016. Sekali lagi berlaku flip-flop, tidak konsisten. Sepatutnya kementerian harus memastikan, ya, sebelum melaksanakan apa-apa format baru, ujian baru dan sebagainya, sekolah harus dilengkapi dengan peralatan yang sewajarnya. Guru seharusnya dilatih bagaimana untuk mengajar, dan murid juga harus diajar bagaimana untuk menghadapi format baru ini. Dan jelas, tuan betul, terlalu banyak ketidaktentuan yang berlaku dalam sistem pendidikan sehingga murid, guru dan pemeriksa sendiri menghadapi kekeliruan. Dasar pendidikan seharusnya konsisten dan bertujuan untuk membantu meningkatkan prestasi, produktiviti murid dan guru. Ya, Serdang bangun. Tanya sedikit saja. Ya, Yang Berhormat. Cuma Jasin, lepas ni Jasin ya. Saya nak tanya yang Berhormat Bukit Madira, sama ada Yang Berhormat setuju bahawa isu ataupun masalah yang dibangkitkan bukan saja sesuatu yang melibati SPM saja, tetapi juga telah menjadi satu masalah untuk PT3 yang menggantikan PMR tahun lepas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya setuju dengan pendapat Sedang, dan saya harap kementerian dapat menjawab juga, ya, mengenai PT3. Sama yang kita lihat, trend yang sama, ya, tidak konsisten secara tiba-tiba tanpa penyediaan awal. Dan kita lihat dalam kes KBAT dan juga ujian amali sains ini, seperti mana dalam dasar-dasar terdahulu seperti PPSMI, PBS dan sebagainya, dasar lebih menambahkan beban dan kekeliruan pada murid dan guru dan bukan membantu mereka. Jadi saya merayu kepada kementerian agar murid-murid kita tidak dijadikan tikus makmal. Ya, sudah setengah generasi anak kita digadaikan melalui PPSMI, jangan biarkan berlaku lagi. Tuan Yang Betul, ekoran pendedahan laporan Ketua Audit Negara 2013 yang dibentangkan dalam Dewan Yang Mulia ini pada tahun lepas, jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC
sudah memulakan penyiasatan terhadap projek Satu Bestari Net yang bernilai 4.1 bilion ringgit dan merangkumi pemasangan jalur lebar berkelajuan tinggi 4G yang merentasi semua 10,000 sekolah di seluruh negara serta penyediaan pelantar pembelajaran maya VLE ataupun Virtual Learning Environment. Walaupun diuar-uarkan sebagai satu kejayaan besar yang mampu merubah sistem pendidikan negara kita, laporan Ketua Audit Negara jelas menunjukkan bahawa terdapat projek ini menghadapi pelbagai masalah. Penyelewengan terma kontrak, masalah pelaksanaan, perjanjian kontrak yang berat sebelah dan menguntungkan kontraktor YTL Communications dan Berhad. Jadi di sini saya ingin membangkitkan beberapa persoalan yang harus dijawab. Pertama sekali, mengapakah projek Satu Bestari Net ini dilaksanakan secara sekaligus, secara serentak di semua 10,000 sekolah di seluruh negara? Saya kira mana-mana perunding IT akan menasihatkan agar projek yang begitu besar, yang berskala besar, yang meliputi 10,000 tapak di setiap pelosok negara, melibatkan berjuta-juta murid dan guru, seharusnya dilaksanakan secara berperingkat. Jelas, ya, pelaksanaan projek ini adalah terlalu bercita-cita tinggi dan laporan Ketua Audit telah pun membuktikan hakikat ini. Kedua, apabila projek ini dicadangkan 4 hingga 5 tahun dahulu, Kementerian telah membuka tender untuk penyediaan internet jalur lebar berkelajuan tinggi untuk semua sekolah. 19 syarikat telah mengambil bahagian dalam tender tersebut, ya, termasuk syarikat-syarikat besar, syarikat yang ternama seperti Telekom Malaysia, Time.com, Maxis, Celcom dan sebagainya. Walaupun berhadapan dengan syarikat-syarikat yang mempunyai jaringan infrastruktur yang jauh lebih luas, YTL telah yang merupakan syarikat baru dan kecil pada waktu itu telah memenangi tender tersebut. Menurut laporan berita, YTL telah dianugerahkan projek tersebut berdasarkan penawaran komponen tambahan iaitu pelantar pembelajaran maya VLE. Namun demikian, komponen ini sekarang ini mendatangkan kos tambahan berkala sebanyak 250.5 juta ringgit untuk yuran pelesenan dan 262.8 juta ringgit bagi kos pengurusan dan penyelenggaraan setiap 2,5 tahun. Persoalannya, bukan dia boleh gulung. Adakah VLE ini termasuk dalam syarat tender asal, dan jika tidak, tidakkah komponen tambahan ini melanggari syarat tender? Pada masa yang sama, laporan Ketua Audit Negara juga menyatakan bahawa komponen VLE seharusnya dipisahkan daripada pemasangan jalur lebar. Apakah pandangan Kementerian mengenai perkara ini? Ketiga, saya ingin tahu sama ada kelemahan dan ketidakpatuhan terma-terma kontrak yang dibangkitkan dalam laporan Ketua Audit Negara sudah pun ditangani. Umpamanya, sekolah yang tidak cukup dipasang dan juga kelajuan jalur lebar yang tidak memuaskan, juga liputan yang tidak menyeluruh di semua sekolah. Ya, jadi saya ingin tahu status perkara ini. Keempat, menurut laporan audit, kadar penggunaan sistem VLE adalah sangat rendah. Ya, kurang daripada 1% murid menggunakan sistem tersebut walaupun beratus-ratus juta ringgit sudah pun dibelanjakan. Apakah perkara ini sudah ditangani? Dan kini sebenarnya saya menerima rungutan daripada guru bahawa mereka dipaksa untuk menggunakan sistem VLE agar statistik pendaftaran masuk dapat ditingkatkan. Kelima, pemasangan menara pemancar Satu BRIS ataupun Satu Bestari Net Receiver Integrated System juga menjadi satu pertikaian. Ini kerana perjanjian asal tidak menetapkan caj sewaan bagi penggunaan tanah sekolah untuk pemasangan menara pemancar tersebut. Ya, walaupun menara tersebut digunakan untuk perkhidmatan komersial YTL Yes 4G. Kemudian daripada itu, Kementerian mengenakan sewa token sebanyak RM1,000 setahun, walaupun daripada Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta SURE sewa adalah RM1,200 sebulan. Ya? Dan saya menganggap bahawa kadar sewa murah ini mengakibatkan kerugian pendapatan sebanyak RM42.92 juta setahun bagi Kementerian. Dan tambahan kepada itu, akibat kecuaian kontrak, charge utility, bil api dan sebagainya bagi menara pemancar Satu BRIS juga ditanggung oleh Kementerian. Ya? Dan ini mengakibatkan kerugian saya rasa sehingga RM7 juta setahun. Apakah Kementerian akan terus membayar subsidi untuk YTL?
Dan ekoran pusingan pertama penyiasatan PAC tempoh hari, pengurusi PAC iaitu Yang Berhormat Pulai sendiri menyatakan bahawa pelaksanaan fasa pertama satu base talinet sudah ternyata gagal. Beliau juga mempersoalkan sama ada projek ini harus diteruskan atau dikaji semula oleh kementerian. Tuan Ketua, bagi menyimpulkan perbahasan saya pada hari ini, dalam lawatan ke Jepun baru ini, Yang Amat Berhormat Menteri Pendidikan I telah dengan bangganya menggelarkan sistem pendidikan negara kita sebagai satu role model ataupun contoh yang baik kepada negara-negara lain. Ini kerana menurut beliau sistem pendidikan negara kita telah menghasilkan ramai intelektual dalam semua bidang, doktor, jurutura dan sebagainya, dan kerana itu Malaysia sudah hampir menjadi negara maju. Saya tidak menafikan bahawa negara kita telah mengalami pembangunan yang pesat sejak zaman merdeka. Daripada sebuah negara berpendapatan rendah, kita sudah menjadi satu negara berpendapatan sederhana. Namun begitu, kita seolah-olah sudah menemui jalan buntu dari segi pembangunan. Menurut Bank Dunia, negara kita kini terjerat dalam perangkap pendapatan sederhana, middle income trap. Ini bermaksud bahawa walaupun negara kita mencatat pertumbuhan setiap tahun, ia tidak mencukupi untuk mengejar ekonomi maju. Dan sementara itu, negara lain seperti Korea Selatan, Taiwan, Singapura yang dahulu mempunyai GDP per kapita yang lebih rendah daripada kita sudah mencapai taraf negara berpendapatan tinggi. Sekiranya kita ingin memajukan negara kita, saya kira kita harus terlebih dahulu mengakui kelemahan kita dan jangan terlalu bangga dengan apa-apa yang kita telah mencapai seolah-olah kita sudah world class, walaupun belum, ya. Dan kita perlu akui bahawa sistem pendidikan kita mempunyai kelemahan dan tidak sebaik apa yang sepatutnya. Ya, dan selagi kita tidak memahami keperluan sebenar, selagi kita tidak mengutamakan pelaburan atas perkara yang sepatutnya, dan selagi kita tidak terus menggubal dasar ya atas kepentingan guru dan murid dan bukan berasaskan kepentingan politik, selagi itulah negara kita akan kekal dalam keadaan sekarang. Setakat itu sahaja ucapan saya. Harap mendapat penjelasan daripada kerajaan. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Bukit Bendera. Sila Yang Berhormat Jasin. Terima kasih Datuk Yang Dipertua beri saya peluang untuk berbahagian dalam perbahasan. Tuan Yang Dipertua, sebenarnya belanjawan tambahan